Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kami dari kumpulan 11 akan membentangkan tajuk kajian kami, iaitu masalah pembelajaran dalam talian yang dihadapi oleh pelajar dalam subjek Bahasa Melayu semasa pandemik COVID-19 di daerah Kota Kinabalu, Sabah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami, yaitu Harry Anderson, Clementina saya sendiri, Nur Farhana, Nur Farahainim, Veronica Sonia, Nur Fasiha, dan juga Atira. Bab 1, pengenalan. Menurut Kementerian Kesehatan Negara 2021, setiap hari jumlah kematian dalam negara disebabkan virus COVID-19 menjangkau 30.425 orang dalam masa sehari. Hal ini menyebabkan Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil inisiatif menutup semua sekolah dan institusi tinggi untuk membendung penularan virus COVID-19 di kalangan pelajar. Menurut Muhammad Ali Hassan 2020, PDPR merangkumi sebarang aktiviti PDP yang dilaksanakan di rumah untuk memastikan pelajar diberikan pendidikan seperti di sekolah, meskipun bukan secara fizikal. Oleh hal yang demikian, pembelajaran secara dalam talian menjadi platform utama bagi pelajar dan guru untuk melaksanakan pembelajaran secara Google Meet maupun secara WhatsApp. 1.1 Pernyataan masalah. Akibat penularan virus COVID-19 ini, penutupan sekolah telah dilaksanakan di seluruh negara dengan menggantikan pembelajaran secara bersemuka kepada pembelajaran secara dalam talian. Keputusan ini diambil untuk memenuhi prosedur operasi SOP agar dapat membendung penularan virus COVID-19. Selain itu, pembelajaran secara atas talian ini telah menimbulkan banyak masalah kepada pelajar itu sendiri, kerana pelajar sukar memahami topik yang diajarkan oleh guru semasa pembelajaran secara atas talian, terutama sekali dalam subjek Bahasa Melayu yang merupakan subjek wajib lulus dan mempunyai banyak subtopik pengajaran yang memerlukan pemahaman pelajar yang tinggi. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti definisi masalah pembelajaran secara dalam talian, menguraikan faktor-faktor berlakunya masalah pembelajaran secara dalam talian, menguraikan kesan masalah pembelajaran secara dalam talian, dan menganalisis langkah-langkah yang efektif untuk mengelakkan masalah pembelajaran secara dalam talian di daerah Kota Kinabalu, Sabah. 1.2 Objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti definisi masalah pembelajaran secara dalam talian yang dihadapi oleh pelajar dalam subjek Bahasa Melayu semasa pandemik COVID-19 di daerah Kota Kinabalu, Sabah. Yang kedua, menguraikan faktor-faktor berlakunya masalah pembelajaran secara dalam talian yang dihadapi oleh pelajar dalam subjek Bahasa Melayu semasa pandemik COVID-19 di daerah Kota Kinabalu, Sabah. Yang ketiga, menguraikan kesan-kesan masalah pembelajaran secara dalam talian yang dihadapi oleh pelajar dalam subjek Bahasa Melayu semasa pandemik COVID-19 di daerah Kota Kinabalu, Sabah. 4. Menganalisis langkah-langkah yang efektif untuk mengelakkan masalah pembelajaran secara dalam talian yang dihadapi oleh pelajar dalam subjek Bahasa Melayu semasa pandemik COVID-19 di daerah Kota Kinabalu, Sabah. Persoalan kajian. Apakah definisi masalah pembelajaran secara dalam talian yang dihadapi oleh pelajar dalam subjek Bahasa Melayu semasa pandemik COVID-19 di daerah Kota Kinabalu, Sabah? Apakah faktor-faktor berlakunya masalah pembelajaran secara dalam talian yang dihadapi oleh pelajar dalam subjek Bahasa Melayu semasa pandemik COVID-19 di daerah Kota Kinabalu, Sabah? Yang ketiga, apakah kesan-kesan masalah pembelajaran secara dalam talian yang dihadapi oleh pelajar dalam subjek Bahasa Melayu semasa pandemik COVID-19 di daerah Kota Kinabalu, Sabah? Dan apakah langkah-langkah yang efektif untuk mengelakkan masalah pembelajaran secara dalam talian yang dihadapi oleh pelajar dalam subjek Bahasa Melayu
semasa pandemik COVID-19 di daerah Kota Kinabalu, Sabah. Salam sejahtera, nama saya Heri Anderson Marudin, nomor matriks di 202010093057. Oke, baiklah. Kajian yang kami lakukan ini memberikan kepentingan kepada beberapa pihak, seperti yang memberikan kepentingan kepada pelajar itu sendiri. Kerana dengan adanya kajian ini, para pelajar dapat mengetahui keberkesanan pembelajaran dalam talian, mencapai pada tahap yang memuaskan ataupun tidak. Selain itu, pelajar juga akan dapat menilai dan memberi maklum balas mengenai pengajaran dan pembelajaran dalam talian yang diberikan kepada mereka. Seterusnya, kajian ini juga memberi kepentingan kepada ibu bapa. Dengan adanya kajian ini, ibu bapa dapat menyadari bahawa ibu bapa juga memainkan peranan yang penting dalam mengawasi dan memberi sokongan sepenuhnya kepada pelajar dan pihak sekolah dalam menjayakan lagi proses pengajaran dan pembelajaran dalam talian ini. Seterusnya, kajian yang kami lakukan ini juga memberikan kepentingan kepada guru sendiri. Hal ini kerana dengan adanya kajian ini, guru akan dapat menyadari dan sentiasa mengesan sebarang masalah yang dihadapi oleh pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Seterusnya, akan membolehkan guru untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh murid semasa pembelajaran dalam talian pada masa pandemik COVID-19 ini. Oleh hal yang demikian, dengan kajian ini sedikit sebanyak akan membantu guru-guru dalam mengatasi masalah tersebut. Bukan itu saja, kajian yang dijalankan ini juga memberi kepentingan kepada pihak sekolah sendiri, kerana kajian ini sedikit sebanyak boleh dijadikan panduan dan memberi saranan kepada pihak sekolah supaya memberikan pendedahan kepada guru-guru dalam mengendalikan kelas dalam talian dengan lebih cekap lagi. Hal ini kerana bukan semua guru mempunyai kemahiran yang tinggi dalam menjalankan kelas dalam talian. Selain itu juga, melalui kajian ini diharapkan dapat membuka mata masyarakat supaya sentiasa berganding bahu memberi sokongan sepenuhnya kepada para pelajar dan pihak sekolah untuk meneruskan pembelajaran yang lebih efisien lagi. Kajian ini juga memberi kepentingan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM. Melalui kajian ini juga diharapkan KPM dapat melakukan penambahbaikan berkaitan dengan masalah yang sering berlaku dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Farhana binti Muhammad Fuad, bernombor kad matriks di 202010935052. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan dengan bab 2. Bab 2 ini mengandungi perbincangan tentang 3 perkara, iaitu teori yang terlibat dalam kajian, tinjauan kajian lepas di dalam negara dan di luar negara. Okay, kita pergi pada teori yang terlibat dalam kajian, di mana kumpulan kami telah mengambil teori perkembangan kognitif John Piaget. Dalam teori ini, beliau percaya bahawa seseorang individu pasti akan mencuba untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang berlaku di persekitaran mereka. Teori ini juga merupakan satu cara dalam membantu remaja terutama dalam perkembangan intelek, iaitu dengan menyediakan pengalaman pembelajaran yang mencabar. Jadi, dapat kita lihat perkaitan aplikasi teori Piaget dengan isu yang dibincangkan ialah guru perlu mewujudkan bilik darjah yang berkonsepkan penerokaan. Ini supaya guru dapat meneliti keinginan pelajar dan penyertaan pelajar dalam aktiviti untuk mengenal pasti tujuan pembelajaran. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh pengkaji, walaupun pembelajaran dilaksanakan secara atas talian, namun masih mewujudkan suasana pembelajaran sama seperti secara bersemuka, iaitu dengan pihak sekolah menjemput guru-guru pakar beberapa subjek untuk memberi ceramah dan pengajaran secara atas talian, iaitu melalui Google Meet. Baiklah, kita pergi pula pada kajian dalam negara. Menurut Ahmad Johari CHES dan Nur Baizura 2010, pembelajaran dalam talian adalah pembelajaran elektronik di mana penyampaian sesebuah pembelajaran itu boleh berlaku di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Manakala menurut Fauziana Saleh 2020,
menyatakan latihan untuk meningkatkan kemahiran ICT amat penting dalam kalangan pelajar, terutama warga pendidik. Hal ini bertujuan untuk menjalankan PDPR yang berkesan dan efektif. Manakala Mahathir Yahya dan Wardatul Hayat Adnan 2021 menegaskan bahawa terdapat 4 cabaran yang perlu hadapi, iaitu kemudahan internet, kos internet yang tinggi, suasana yang tidak kondusif dan tahap keberkesanan pembelajaran yang rendah. Akhir sekali, Viramutu Lutfi Abdul dan Jelani Harun 2021. Dalam kajian mereka menjelaskan hubungan signifikan antara kesan dan kelebihan ke atas pembelajaran secara atas talian. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Ilfarahanin binti Anhar dengan nombor metrik di 202010932226. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan membentangkan mengenai kajian luar negara. Menurut Arifa Prima, Lis Prasetyo, Dipika Nambiar dan Lapadayadol 2020 telah menyatakan bahawa kesukaran untuk mewujudkan komunikasi dua hala antara pelajar dan juga guru yang telah menjadikan proses pembelajaran atas talian ini sukar dilaksanakan. Pendapat ini disokong kerana terdapat sesetengah pelajar kurang berpengetahuan atau kurang mahir dalam menggunakan teknologi pada masa kini. Hal ini menyebabkan mereka kurang mahir dalam menggunakan peranti-peranti seperti Google Meet atau Google Classroom untuk menjalankan sesi pembelajaran atas talian. Seterusnya, kajian yang dilakukan oleh Lapadayadol 2020 telah menyatakan masalah pembelajaran atas talian ini berlaku disebabkan para pelajar dan guru kebiasaannya melakukan sesi PDP secara bersemuka. Oleh itu, pelajar menghadapi masalah sewaktu menghadiri sesi pembelajaran atas talian kerana mereka sukar untuk memahami topik pembelajaran yang mereka pelajari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fasiha binti Zulaidin, bernombor metrik di 2021095329. Baiklah, saya akan menyambungkan pembentangan mengenai bab 3 iaitu metodologi kajian. Bab ini menjelaskan mengenai kaedah kajian yang digunakan seperti reka bentuk kajian, responden kajian, teknik pengumpulan data dan teknik penganalisisan data. Seterusnya ialah reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian yang telah dijalankan adalah berbentuk kajian kes. Kajian kes yang dijalankan adalah mengenai masalah pembelajaran secara atas talian yang dihadapi oleh pelajar dalam subjek Bahasa Melayu semasa pandemik COVID-19. Hal ini demikian kerana masalah pembelajaran secara atas talian ini semakin membimbangkan banyak pihak, terutamanya bagi pihak sekolah. Oleh itu, pengkaji ingin mendapatkan maklumat dengan lebih mendalam tentang isu ini menerusi kaedah temu bual yang telah dijalankan bersama seorang guru sekolah menengah di daerah Kota Kinabalu, Sabah. Kajian ini berkait dengan objektif pengkaji iaitu definisi, faktor, kesan dan langkah-langkah dalam menangani masalah pembelajaran secara atas talian yang dihadapi oleh pelajar dalam subjek Bahasa Melayu semasa COVID-19. Responden yang telah ditemubual oleh kami merupakan seorang guru perempuan yang bernama Puan Rashidah binti Sadi. Beliau mempunyai pengalaman mengajar selama 29 tahun. Guru ini mengajar subjek Bahasa Melayu di sekolah menengah di daerah Kota Kinabalu, Sabah. Berumur dalam lingkungan 40 tahun dan berbangsa Melayu. Seterusnya, saya akan serahkan kepada saudari Sonia. Salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Saya Veronica Sonia Anak Jumul bernombor metrik di 2020109334.
Saya akan meneruskan pembentangan seterusnya yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data dan teknik penganalisisan data. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah sesi temu bual bersama responden. Sebelum melakukan sesi temu bual bersama responden, kami telah menyediakan beberapa soalan umum dan soalan khusus yang akan diajukan kepada responden. Kami telah menyediakan 4 soalan umum dan 10 soalan khusus. Proses temu bual yang dijalankan bersama responden telah berlaku selama 50 minit. Semasa menjalankan sesi temu bual, kami telah merekodkan rakaman temu bual tersebut untuk dijadikan sebagai bahan rujukan dan bukti kajian. Teknik penganalisisan data. Selepas menjalankan temu bual bersama responden kajian, kami telah menonton semula rakaman temu bual tersebut. Rakaman temu bual yang dirakam telah dipindahkan dalam bentuk transkripsi. Melalui transkripsi, maklumat penting dapat diperolehi dengan mudah. Kami telah mendapatkan maklumat penting berkaitan dengan objektif kajian yang dijalankan. Sekian sahaja daripada saya akan menyerahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya yang lain. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Atihira binti Muhammad Amin, memegang nombor matriks di 202010932110. Hari ini saya akan menerangkan bab 4 iaitu dapatan kajian. Bab ini membincangkan hasil kajian diperoleh berdasarkan objektif yang telah ditetapkan dan ianya berdasarkan jawapan yang diberikan oleh responden. Objektif pertama bagi kajian kami ialah mengenal pasti definisi masalah pembelajaran secara atas talian yang dihadapi oleh pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Melayu semasa pandemik COVID-19 di daerah Kota Kinabalu, Sabah. Seperti yang kita ketahui, masalah pembelajaran secara atas talian merupakan kekangan-kekangan yang dihadapi oleh pendidik maupun pelajar semasa menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran secara atas talian ataupun dari rumah. Menurut responden, antara masalah-masalah yang dihadapi ialah pendidik sukar untuk memberikan tunjuk ajar secara lebih detail mengenai tugasan maupun sukatan pembelajaran bagi pelajar. Umum mengetahui bahawa sesi pengajaran dan pembelajaran secara atas talian dilihat kurang efektif berbanding dengan sesi pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka. Antara masalahnya juga, guru-guru sukar untuk menyemak tugasan pelajar secara langsung. Tidak seperti sebelum ini, mudah bagi guru-guru untuk menyemak kembali tugasan-tugasan yang telah diberikan kepada pelajar bagi mereka mudah memahami dan mengetahui kesilapan yang telah mereka lakukan. Akhir sekali, menurut responden, masalah umum yang sering dihadapi ialah sukar untuk menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran secara atas talian dengan lebih teratur dan sistematik. Hal ini kerana terdapat beberapa pelajar yang mengalami masalah-masalah yang tidak dapat dielakkan, seperti capaian internet yang lemah. Seterusnya, objektif kedua bagi kajian ini ialah menghuraikan faktor-faktor berlakunya masalah pembelajaran secara atas talian yang dihadapi oleh pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Melayu semasa pandemik COVID-19 di daerah Kota Kinabalu, Sabah. Antara faktor-faktor utama yang sering kita dengar adalah capaian internet yang lemah di kawasan rumah. Khususnya pelajar-pelajar yang tinggal di kawasan luar bandar sukar untuk mendapat capaian internet yang baik semasa menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, faktor berlakunya masalah sesi pengajaran dan pembelajaran secara atas talian ialah disebabkan terdapat beberapa pelajar yang mengambil kesempatan dengan tidak menghadiri kelas secara atas talian ataupun tidak berdisiplin sehingga mengganggu sesi pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Dan akhir sekali, faktor yang mengganggu sesi pengajaran dan pembelajaran ialah kekurangan kemudahan. Bagi golongan yang kurang berkemampuan, sukar bagi mereka untuk memperoleh peranti khusus untuk menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Hal ini akan menyebabkan mereka banyak ketinggalan dalam sesi pembelajaran dan pengajaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Saya Nur Farah Aini binti Baharudin,
memegang kad matrik di 2020193244 akan meneruskan pembentangan yang seterusnya. Antara kesan yang dihadapi oleh pelajar ialah pelajar tidak dapat membuat persediaan yang lengkap untuk menghadapi STPM. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa peperiksaan STPM adalah mengikut semester. Menurut responden, pelajar tidak dapat membuat persediaan yang lengkap kerana kurangnya kelas bersemuka atau interaksi sesama guru dan pelajar dalam bilik darjah. Buktinya, menurut responden, baru-baru ini pada semester kedua, kolej hanya bersemuka selama 2 minggu sahaja selepas sekolah dibuka. Selaras dengan hal itu, terdapat pelajar yang kurang bersedia, lebih-lebih lagi sikap sambil lewa yang diamalkan semasa pembelajaran atas talian. Kesan yang seterusnya ialah berlaku penurunan dalam peratusan lulus peperiksaan STPM. Menurut responden, terdapat perbezaan yang ketara dalam peperiksaan semester 2 jika dibandingkan dengan semester 1 terdahulu. Kesan ini adalah dihadapi oleh golongan pelajar yang sama. Berlaku penurunan dalam markah STPM semester 2 ini adalah akibat pandemik COVID-19 juga. Berikut merupakan bukti analisis mata pelajaran peperiksaan semester 2 untuk calon STPM 2020-2021. Berlaku penurunan dalam bilangan dan peratusan lulus bagi mata pelajaran Bahasa Melayu di Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu. Untuk objektif kami yang keempat, iaitu langkah-langkah yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut ialah dengan menyediakan modul tambahan kepada pelajar. Dalam konteks ini, unit Bahasa Melayu boleh menyediakan modul tambahan selain modul yang ditetapkan kepada semua pelajar untuk kemudahan mereka semasa pandemik COVID-19 ini. Modul yang disediakan juga boleh digunakan oleh pelajar yang menghadapi masalah rangkaian semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku. Langkah yang seterusnya ialah dengan cara guru berkongsi rakaman berkaitan Bahasa Melayu melalui pelbagai platform. Misalnya, guru boleh memuat naik rakaman tersebut di Telegram, YouTube dan sebagainya. Pelajar juga boleh melihat rakaman yang dikongsi pada bila-bila masa sahaja. Langkah efektif yang ketiga ialah unit Bahasa Melayu boleh menjemput guru-guru yang pakar dalam Bahasa Melayu untuk berkongsi petua atau ilmu dalam bidang ini. Perkongsian juga boleh dilakukan dalam aplikasi seperti Google Meet, Webex dan lain-lain memandangkan tidak dapat bersemuka akibat pandemik. Bagi langkah yang terakhir ialah dengan mengadakan pertandingan secara atas talian. Pertandingan-pertandingan dalam subjek Bahasa Melayu ini bolehlah dilakukan bagi meningkatkan lagi pengetahuan dan inovasi setiap pelajar. Contoh aktiviti-aktiviti tersebut seperti menulis karangan, pertandingan dalam tata bahasa, sajak dan sebagainya. Selain peranan guru, peranan ibu bapa juga penting dalam hal ini. Ibu bapa perlulah memahami pelajar dan bersedia dengan perubahan-perubahan yang akan berlaku seperti COVID-19. Seterusnya, terdapat juga peranan pihak sekolah melalui PIBG dan unit kebajikan kolej. Buktinya, terdapat bantuan dari segi wang diberikan kepada pelajar yang kurang mampu untuk membiayai kos data internet ini. Tidak lupa juga dengan peranan pihak Jabatan Pendidikan Daerah, PPD Kota Kinabalu ada memberi sumbangan berbentuk komputer riba kepada 10,000 pelajar daripada keluarga yang berpendapatan rendah. Terdapat dua faktor yang menyebabkan pelajar menghadapi masalah pembelajaran secara atas talian semasa pandemik COVID-19, iaitu disebabkan oleh faktor persekitaran dan juga faktor kekurangan peranti. Faktor persekitaran yang kurang kondusif telah menyebabkan pelajar tidak fokus dan tidak memberi tumpuan sepenuhnya sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Contohnya seperti persekitaran yang bising akan menyebabkan anak-anak berasa terganggu untuk menumpukan perhatian mereka sewaktu menghadiri kelas pembelajaran secara atas talian. Oleh itu, pentingnya ibu bapa untuk menyediakan atau mewujudkan suasana persekitaran yang kondusif agar anak-anak agar dapat membantu mempengaruhi keselesaan dan semangat anak-anak untuk belajar. Seterusnya dapat meningkatkan lagi kefahaman pembelajaran anak-anak.
Faktor yang seterusnya ialah faktor kekurangan peranti. Faktor ini boleh dikatakan sebagai faktor utama atau faktor yang menjadi penyebab utama kepada para pelajar yang menghadapi masalah untuk menghadiri kelas pembelajaran secara atas talian. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat sesetengah pelajar atau anak-anak terpaksa berkongsi Bab 5. Perbincangan kesan yang pertama. Kesan pembelajaran secara dalam talian menyebabkan pelajar tidak dapat menerima pengajaran guru dengan berkesan. Hal ini kerana terdapat banyak kekangan yang mengganggu daya tumpuan pelajar semasa pembelajaran secara dalam talian. Contohnya, seperti menonton drama ataupun bermain telefon semasa kelas juga menjadi sebab mengapa pelajar tidak dapat menerima pembelajaran guru dengan berkesan. Perbuatan pelajar bermain telefon semasa kelas online mengganggu konsentrasian pelajar dalam pembelajaran kerana kelekaan pelajar semasa kelas menyebabkan segala maklumat yang disampaikan guru tidak didengari dengan baik. Namun akibat perbuatan tersebut, pelajar itu sendiri tidak dapat menerima pengajaran guru dengan berkesan. Selain itu, pelajar juga terpaksa melakukan kerja rumah apabila pelajar sedang berkelas. Kebanyakan ibu bapa akan memanggil pelajar untuk memohon bantuan untuk menyelesaikan kerja rumah. Maka, pelajar tiada pilihan kecuali menuruti, kerana bimbang akan dimarahi jika tidak dilaksanakan. Inilah kekangan bagi pembelajaran secara dalam talian, mengapa pelajar kurang dapat menerima pengajaran guru dengan berkesan, kerana banyak hal yang mengganggu pelajar semasa berkelas. Seterusnya, teknik pengajaran guru itu sendiri juga menjadi salah satu sebab mengapa pelajar tidak dapat menerima pengajaran guru dengan berkesan. Hal ini kerana tidak banyak pelajar yang mempunyai kemudahan seperti laptop dan telefon bimbit untuk berkelas. Maka pelajar mudah bosan dan kurang bersemangat untuk menghadiri kelas secara dalam talian. Walaupun mempunyai kemudahan seperti laptop dan telefon bimbit, namun kekangan capaian internet itu juga menjadi masalah. Justru hal ini menyebabkan mereka kurang menerima pengajaran secara berkesan. Seterusnya, kesan kedua akan disampaikan oleh rakan saya. Terima kasih. Kesan kedua yang dapat kita lihat ialah pelajar menghadapi masalah tekanan emosi. Hal ini disebabkan oleh sesetengah pelajar yang menghadapi persekitaran semasa PDPR yang tidak kondusif, seperti suasana yang bising serta masalah capaian internet. Ini akan menyebabkan pelajar tidak dapat mendengar pengajaran yang disampaikan oleh guru dengan berkesan, sehingga menyebabkan pelajar tidak faham. Apabila pelajar tidak faham, mereka tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Namun begitu, tarikh penghantaran sudah pun ditetapkan, menyebabkan berlakunya tekanan emosi dalam kalangan pelajar. Selain daripada langkah-langkah yang telah dinyatakan oleh responden kajian, kami mendapati terdapat juga langkah-langkah lain yang dapat dijalankan untuk membantu pelajar dalam menyelesaikan masalah pembelajaran secara atas talian. Antara langkah yang dapat membantu pelajar dalam menyelesaikan masalah pembelajaran secara atas talian ialah menyediakan kelengkapan peranti yang cukup. Ibu bapa perlu berusaha untuk menyediakan keperluan bagi anak-anak mereka. Ibu bapa perlu berusaha untuk menyediakan kelengkapan peranti seperti telefon dan laptop untuk memudahkan anak-anak belajar secara atas talian. Pihak sekolah juga boleh mendermakan peranti kepada pelajar yang kurang berkemampuan. Contohnya, seperti kalau guru tersebut mempunyai peranti yang lebih, guru tersebut dapat memberikan peranti tersebut kepada pelajar yang kurang mampu. Seterusnya, pihak sekolah dapat memberikan laptop secara percuma kepada pelajar.
Dengan ini, pihak sekolah dapat meringankan beban para pelajar untuk membeli kelengkapan peranti yang baru, terutamanya kepada pelajar yang kurang berkemampuan. Oleh itu, dengan menyediakan kelengkapan peranti yang mencukupi, pelajar dapat menjalankan pembelajaran secara atas talian dengan baik. Para pelajar juga tidak akan menghadapi masalah untuk hadir di dalam kelas semasa pembelajaran secara atas talian. Sekian sahaja daripada saya akan menyerahkan pembentangan yang seterusnya kepada rakan saya yang lain. Akhir sekali, pentaksiran secara berterusan. Pentaksiran alternatif merujuk kepada pelbagai aktiviti selain peperiksaan untuk menilai penguasaan dan mengesan perkembangan pembelajaran pelajar. Guru boleh memilih pentaksiran alternatif yang dapat disesuaikan berdasarkan kaedah PDPR. Antara pentaksiran alternatif untuk pembelajaran boleh dilaksanakan secara dalam talian iaitu kuis dalam talian, e-permainan dan aktiviti soal jawab semasa kelas dalam talian. Selain itu, penilaian berterusan boleh dilaksanakan dengan memberi latihan kepada pelajar. Melalui kaedah ini, guru boleh mengenal pasti kekurangan pelajar semasa PDPR dan guru juga dapat memperbaiki kaedah pembelajaran. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.